A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih saya ucapkan Tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Imam, Tuan pengurusi masjid, barisan imam, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu belajar satu bab sahaja, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu juga dalam satu hadis yang lain, duduk di dalam majlis ilmu ini belajar satu bab lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu, untuk duduk, untuk duduk. Dan kita akan dapat pahala walau apa pun yang kita lakukan di dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Itu satu berita baik untuk orang yang mendengar ceramah. Orang yang mendengar ceramah, kalau dia tidur, itu memang mendengar ceramah dengan ragu dan bimbang. Kalau rasa-rasa nak tidur, jangan ditahan-tahan, tidur je kan. Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada tilam, aircon, tak dapat tidur. Di masjid tegak-tegak dia boleh tidur. Itu maknanya rahmat Allah bagi kita tu, kan, kelebihan. Hari ini nak tunjuk kepada semua tentang betapa hidup kita ini sementara sifatnya. Sementara. Dunia sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Kita flashback balik ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dalam satu peristiwa itu, Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok 3. Kalau ingatlah, seorang perempuan tua bongkok 3 dan Jibril, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah dunia ni, tunggu masa nak kiamat. Macam fikir. Dah tua sangat, tunggu masa nak kiamat. Bayang zaman Nabi dah tua, zaman kita ni lagi dekat. Dan tanda-tanda nak kiamat ni banyak sangat dah. Benda-benda yang zaman jahiliyah dulu berlaku, dah tak berlaku ketika selepas Nabi datang. Hari ini berlaku balik, malahan lebih teruk daripada zaman jahiliyah. Dulu berlaku peristiwa pembuangan bayi sebab tak nak anak perempuan. Ini tak kira lelaki perempuan, kalau dia buang, dia buang. Bukan buang, bunuh pula. Nampak? Dulu kalau perempuan Yahudi itu, dia gantungkan satu kain putih, bendera putih depan rumah dia, maka lelaki boleh masuk dalam rumah dia untuk bersama dengan dia. Sampai 10 lelaki bersama dengan dia sampai mengandung perempuan ni. Macam ni jahil tu kan. Dah mengandung, adalah yang pakar di kalangan Yahudi itu, pakar-pakar sama dia lah, bukan handal pun. Dia akan tengok baby tu, tengok muka siapa. Maka itulah bapak dia. Dahsyat. Kan? Hari ni lagi dahsyat. Kan? Hari ni lagi dahsyat. Tak kira berapa ramai pun, belasah aja. Lagi lebih pula daripada 10 orang tu. Kan? Saya berbual dengan pegawai akhlak. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergilah ke hospital kerajaan ni, dia ada pegawai akhlak. Tanya pegawai akhlak tu, macam-macam cerita boleh dapat. Bayangkan pernah berlaku mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Tak warning. Itu lagi dahsyat daripada jahiliyah. Lelaki yang sama, perempuan tua ni pergi kelab dandut, dibawa jantan tu balik rumah.
bersama dengan lelaki itu mabuk, lelaki itu bersama pula dia dekat rumah tu. Dua-dua ngandung, dua-dua beranak hari yang sama. Tak poning baby nak panggil apa adik-beradik aku ke tidak. Dan baru-baru ni seorang gadis melahirkan anak luar nikah buat yang ke-8. Itu betul. Dan bukan satu kes, banyak kes. Nampak? Seorang lelaki berpakaian wanita ketika mencari pelanggan. Nampak? Nak ulang balik zaman Nabi Lut ni. Kan? Seorang lelaki berpakaian perempuan sedang mencari pelanggan. Ketika ditangkap, ditanya, dia mengaku dia dah mula buat projek macam ni start pada umur dia 14 tahun. Dan antara regular customer dia adalah cikgu sekolah dia. Macam mana cakap? Banyak betul tanda-tanda nak kiamat. Seorang ibu jadi hamba kepada anaknya. Mak jagalah anak tu, saya dah bagi duit. Banyak cerita boleh sound mak macam banyak lagi tanda-tanda nak kiamat kan. Lagi pakai telekuk dan macam-macam lagi. Tu saya cuba macam tu je lah. Sekali lalu kan. Bayangkanlah kita nak pergi masjid confused. Telekuk ke kopiah, telekuk ke kopiah, macam tu lagi. Takkan confused kan. Kalau ada jantan tu jantan je lah kan. Itulah. Jadi makna kata nak beritahu dunia ini sementara sifatnya. Dan dalam surah Al-Hashr ayat 18 Allah tanya kita, Allah beritahu kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya, apa yang telah diperbuatnya, telah diusahakannya untuk hari esok. Untuk hari esok itu adalah untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita buat? Tanya ke dalam ni tak ada masalah. Sebab orang dalam ni orang masjid, tak ada masalah kan? Jadi orang masjid dia lah yang rasa risau. Oleh kan? Orang masjid lah risau. Yalah, cukup ke tidak macam kan? Cukup ke tidak amalan aku ni? Orang kat luar tu relax kan? Tak ada apa pun, kita pula risau. Terbalik kan? Lepas tu dia orang lah risau, aku tak pergi masjid, tak cukup tak tidak? Terbalik kan? Itulah tu maknanya orang kata tanda-tanda kiamat juga kan? Masjid makin lama makin lawa. Dulu tak macam ni masjid ni. Dah makin lawa masjid ni kan? Kapet tebal, kalau sujud terbenam muka. Apa lagi nak kan? Aircon mengelatu dia sejuk. Apa lagi nak? Datang je ramai-ramai kan? Datang ramai-ramai. Beribadahlah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ketika seseorang manusia itu, seseorang muslim itu mengejar keberuntungan di akhirat, janganlah risau, janganlah bimbang, maka Allah akan tambahkan keberuntungan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usahlah kita risau. Kerja akhirat dunia dapat. Kerja dunia belum tentu dapat akhirat. Dalam banyak keadaan memang dapat. Itu sebab disebut dalam surah Asy-Syura ayat 2 Allah Taala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungan itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian saja daripada keuntungannya di dunia dan tidak akan ada padanya baginya satu bahagia pun di dunia. Maknanya dia tak akan bahagia. Dunia tiga perkara. Suami isteri sementara. Suami sementara, isteri sementara. Tak sah lagak-lagak sangat. Suami I bagi 2,000 sebulan tahu. You ada? You ada? Kan? Naik nombor mana? Suami I bagi 2,000 sebulan. Besok tu sesat napih, mati lagi. Habis 2,000. Lepas tu dia tak tahulah mana nak cari 2,000. Dah saya baru tolong 2,000 kali nak urus apa? Nak urus jenazah, nak uruskan macam-macam, bayar hutang dan sebagainya pun tak cukup. Sebab jangan lagak-lagak sementara
Kan? Isteri aku yang paling pandai masak sekali kat kawasan ni. Tak tahu ke? Besok tu tercakik sanduk mati. Dah tak ada orang nak masak untuk dia. Macam mana? Kan? Mana kata sementara. Tu sebab orang perempuan hati-hati. Sebab menurut kajian, suami mati dulu daripada orang perempuan. Jadi orang perempuan tolong jangan tinggi-tinggi suara dengan suami. Abang dah keras suami tu mati. Semua lembut. Abang pun mati sebab tak biasa. Kan? Kan? Jadi mana kata jaga-jaga. Jaga-jaga. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan muda. Sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat. Sebab mati tak syarat sakit. Jadi ingat sentiasa ayat tu. Ingat ayat tu. Nanti kalau ada masa, tekan YouTube tu, daripada kita tengok, daripada orang perempuan terutamanya, kalau tekan YouTube tu, daripada tengok chandelier tu, ataupun tengok Cinta Tak Indah tu, kan? Drama, tajuk drama. Tengok type sudden death, tajuk dia. Sudden death all over the world. Tengok satu dunia dia akan tunjukkan macam mana orang yang mati tiba-tiba macam tu. Tengah baca berita tumbang mati, tengah duduk-duduk, lepas tu dia macam tu mati. Banyak ditunjukkan. Satu dunia tengah rugi orang yang tengok tapi tak sadar. Kita ni kan dah dapat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dah bagi tengok dah macam mana orang tak bayar zakat, orang yang tak amanah, orang yang menipu, semua dah. Orang mengumpat, orang yang gemar cakap besar, semua Nabi dah nampak. Dengan kita. So saya nak tanya, anak kita lah kalau nak ambil SPM, soalan bocor tapi tak boleh jawab, rugi ke tak rugi? Rugi. Tahu dah siksaan yang bakal dikenakan pada orang yang berada di dunia ni. Dan tapi kita pun tak reti je. Kan? Kita juga nak mahal akhirat dengan baik, maka bapa rugi, miskin rugi. Nampak ya? Sebab itu yang pertama tadi, suami isteri. Yang kedua, harta benda dunia. Besar-besar parking kat belakang. Oi, lawa kereta berkilat. Hoi, mesti mahal dunia. 2 minggu orang tak, lepas tu kena boring dah kan kereta. Yang bawa kereta tu mula-mula seronok. Waktu bayar kali pertama dah. Kan, waktu renew road tax lagi boring. Kan? Nak pula bawa kereta besar. Toyota Fortuner 2.7. Bodoh bayar. Kan? Tak bodoh. Borosing dah bayar tu. Dan kepala macam tu. Mau tak 7-8 ribu insurans dengan road tax. Tak monong. Nak kereta besar-besar. Rumah besar-besar. Nak rumah besar. Bukan makin lama makin ramai. Makin lama makin tak ada orang. Anak belajar pandai sikit, masuk asrama, tinggal. Habis asrama, masuk asrama, masuk universiti, tinggal lagi. Habis universiti, alhamdulillah anak dah pergi belajar. Dapat kerja pula. Jauh daripada rumah kita pun tinggal. Kahwin, lagi ditinggal rumah kita. Kan? Lepas tu tinggal rumah kita ada orang tinggal berdua. Ayahanda yang dah pencen dengan ibunda yang dah pencen tu, hari ni kita nak minum kat mana? Sarapan sesama, dating. Ya. Rumah tak ada. Rumah yang besar-besar sunahnya duduk kat mana? Duduklah kat satu tempat yang rumah besar tak dapat dah. Malam ni tidur bilik ni pula, besok tidur bilik ni, tak ada juga. Kan? Tu dia. Handphone baru. Beli handphone baru. Beli je handphone sampai rumah dah ada handphone baru keluar lagi. Nak lagak pun tak ada kena kan. Daripada aku canggih tau. Dah ada lagi baru lah benda ni. Khususnya handphone kamera 3, handphone kamera 4. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah malam. Cukup sekarang handphone 4 kamera, handphone 3.
Kan? Nak lagak-lagak apa? Kan? Saya macam saya naik kereta Azia. Okey. Kan? Nak berlagak dengan nama pun tak kekal. Samsul Debat sakit kuat masuk hospital contoh. Meninggal dia, orang tak tanya pukul berapa Samsul sampai. Orang tanya jenazah sampai pukul berapa. Nama pun tak sebut dah. Sampai ke rumah dah baca Yasin sikit apa semua. Masuk dalam kubur, tanam. Samsul dulu pesan tak? Arwah dulu ada pesan. Dah arwah je sebut. Nasib-nasib lah sebut arwah Samsul. Arwah Debat lagi tak ada. Ya, nama gelaran saya ceramah dekat Sarawak baru sekolah agama untuk keluarkan sijil penghargaan Samsul bin Debat sebab lagu. Agak betul. Aduh, tak ada lah kan. Baru-baru ni saya ceramah dekat Pulau Selangor. Ada satu masjid. Saya memang sampai lambat sikit. Saya memang dah sampai masjid selilai-lilai tu. Lepas tu nak masuk, sebelum saya masuk saya sembahyang belakang sebab senang saya nak jamak sekali. Dah habis maghrib saya jamak. Saya duduk, orang sebelah saya ni pakcik ni, lepas main sunat dia tegur saya, penjamah belum sampai lagi. Dia cakap dengan saya penjamah belum sampai. Aku fikir aku salah masjid ke apa. Saya tanya siapa penjamah? Samsul Debat. Dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni memang lambat sampai. Parah ni saya kata. Saya pun saya langsung diam, tak jadilah saya nak betulkan. Saya diam malah. Lepas tu orang masjid datang. Ustaz, main ke depan. Kita nak mula dah. Okey, saya pun salam macam ni. Saya ke depan dulu. Ceramah dulu. Dia tengok saya pergi ke depan, sampai depan kat meja, saya tengok dia dah tak ada. Balik. Aduh, nak tunjuk apa? Tak ada apa pun nama. Tak ada apa. Tak sangat agak. Sebab saya tak kisah pun. Okey, ni Azia. Okey, tak ada masalah. Tak ada nak agak-agak, tak ada mana. Okey. Alah, kalau ada kereta besar pun, naik berdua. Kan, naik kereta kecil. Okey, berdua. Tolak sampai ke belakang. Tapi bila pergi tapi yang parah bila pergi, kalau contoh pergi 2-3 hari, semua bagi cedera hati, penuh kereta tu. Kan? Itulah. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada tau. Bahagia ni apa yang kita ada, apa sikap kita pada apa yang kita ada. Tu bahagia. Baik. Dan yang ketiga, pangkat, kedudukan, kuasa sementara. Saya tak payah cerita banyak-banyak. Semua orang tahu. Kan? Tak payahlah explain. Kan? Hanya tu je. Cukup sekadar itu. Ya. Betul. Aku pegawai paling besar sekali dekat pejabat tanah tu. Dia cakap macam tu. Sampai masa duduk tepi dinding pencen. Dia cakap apa? Saya dulu pegawai. Apa je pangkat saya tak ada. Penasihat undang-undang. Kan? Apa saya tak ada. Pengok kuasa bawah saya, staf saya, berapa ramai bawah saya. Sampai masa ambil keputusan, berhentilah hai. Dah macam Batman, siang kojo, malam ceramah. Tak jadi kojo ni. Sabtu Ahad pun ceramah, dah tak ada riak, sudah ambil keputusan, ceramahlah. Berhenti. Dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Jadi sama kan. Sementara. Contohlah kan, kita kerja kat satu pejabat kan. Lepas tu kita kata, saya nak berhenti, bagi surat 3 bulan notis. Belum habis 3 bulan lagi, iklan dah keluar. Belum kita berhenti lagi ni, dah ada senarai dah yang nak minta kerja. Macam mana? Beribu orang datang. Nak tunjukkan apa? Bukan kita punya. Dan akhirnya dapat kawan lain kan. Bini pun bukan kita punya. Ditakdirkan oleh Allah yang kita ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan jadi ji'un. Meninggal dulu, isteri kita tinggal, belum tentu lagi dia singular sampai bila-bila. Singular, plural. Kan? Datang pula adalah orang yang berkenan dengan bini kita. Nak buat macam mana? Kan? Bukan kita punya. Nampak tak?
Anak pun sampai masuk bukan kita punya. Nampak tak? Itu sebabnya tak sahlah kita nak menyabik dada. Kalau kita tengok Iskandar Zulkarnain ataupun orang putih panggil dia Alexander the Great, dalam sejarah dia adalah raja yang paling beriman dan bertakwa. Tentera-tenteranya tidak ada yang tinggal solat Jumaat. Sebahagian besarnya tak tinggal tahajud solat malam. Itulah hebatnya Iskandar Zulkarnain. Dia kata, kalau aku mati nanti jangan lupa pastikan tabib-tabib yang handal-handal urus jenazah aku. Yang kedua, pastikan yang urus jenazah aku nanti waktu itu taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Maka tentera dia tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Yang pertama, tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah aku tu nak bagi tahu kat semua. Tabib ni zaman dulu, zaman sekarang ni sebut doktor lah. Tabib-tabib yang handal tu nak tunjuk kat semua macam mana hebat pun tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, tabur segala harta kekayaan. Orang akan berebut ambil harta tu tanpa mampu kau buat apa-apa. Sebab mati harta kekayaan tak bawa masuk dalam kubur. Ada orang pesan, nanti abah meninggal nanti handphone tu kau siap letak dalam mod apa, letak tepi jenazah. Ada? Tak ada. Kan? Itu sebabnya handphone ni jangan bayar bonom ngarut tuan-tuan. Bonom ngarut dalam handphone ni jangan disimpan. Kan? Kadang-kadang ada bukan kita pun, orang hantar kat kita. Kan? Lepas tu kita meninggal, anak belak telefon kita, lah abah apa dia tengok masa hidup dulu ni? Nampak tak? Ini cakap betul. Dan yang ketiga, tangan terkulai itu kenapa? Nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di tasik madu Fawzah Latif. Kata budak-budak sekarang, masa dah time. Sampai masa mati. Tu Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 soalan. Soalan pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Cari. Mana datang semua nampak. Yang kedua, kau makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Tak boleh. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Kebetulan kat seberang perai ada satu tanah baru buka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Yang keempat, malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, minta tangguh. Aku nak cabut nyawa kamu wahai manusia. Besoklah nak pergi ceramahnya. Contoh boleh tak? Tak dapat dah. Tak lambat, tak capek sesat, tak dapat. Dia beza dengan Nabi kita. Nabi kita lain. Malaikat maut nak masuk rumah, Nabi minta izin. Kita tak ada, tiba-tiba dah depan dia. Saya pun tak dapat nak cerita dah. Belum pernah terserompak lagi tu. Kan kita kan terserompak tu kira mati je dah. Tak ada apa dah lah. Dan yang kelima, waktu kau nak masuk ke dalam neraka, kau minta tangguh daripada malaikat tu sebab kau nak ibadah dulu. Aku nak ibadah dulu, nanti kau tentukan aku masuk ke mana. Tak dapat dah. Akhirnya, jangankan 5, 1 pun tak dapat jawab. Dengan tahap itu nak buat perangai kan. Nak buat perangai. Semua nampak kan? Apa benda lagi? Semua benda nampak. Rezeki semua Allah bagi. Itu sebab Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Penjara kita bukannya besar sangat kawasan kita, kecil saja. Maksudnya melangkah ke kanan ni pun berapa langkah aja, ke kiri berapa langkah aja, ke depan berapa langkah aja. Nak makan pun bukan semua benda boleh makan. Boleh cakap dengan pegawai penjara tu, tuan, tolong siapkan nasi Arab. Lepas tu dia punya ayam tu bahagian kepak hari ni tu. Oh, boleh. Tak dapat dah pizza. Besok pizza. Boring lah. Asyik lauk ni. Tak dapat ada penjara. Macam tu juga penjara. Yang pertamanya apa? Dari segi mulut kita. Bukan semua benda boleh cakap. Main cakap. Tak boleh. Ya, membawang istilah sekarang. Membawang tak sesuai. Sebab bawang garing kan, dengan ikan dengan ayam sadap.
Lagi satu, bawang termasuk dan senarai barang kawan membawang tali. Memakai sesuai. Itu dia. Maka mengumpat kan sama macam makan bangkai busuk saudara dia sendiri kan. Itu dia. Bukan semua benda boleh cakap. Dan orang perempuan berhentilah beritahu. Orang perempuan kan cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Ni orang nak pergi umrah, pergi haji kan. Kau kat sana jagalah elok mulut kau. Bukan kat sana je, kat sini pun kena jaga. Faham? Saya pergi Mekah kali pertama dulu. Dalam hati tak cakap tu, dalam hati saya dah ada selipar tu masuk dalam bekas, takkan hilang. Macam mana dia boleh hilang selipar ni? Saya cakap dalam hati tak hilang bekas mak aku dah bagi siap reben kuning terang. Lepas tu tengok pula rak tu, tulisan Arab 23, rak 23. Tahu dah senang, takkan hilang. Pergi sembahyang. Keluar bukan selipar dengan rak-rak hilang. Nak cakap apa? Rak tu ada tayar. Kan? Siapa yang nak pergi Mekah Madinah mesti mengalami hilang selipar ni. Macam mana apalah? Tak ada apa dah. Malahan kita keluarkan dah ready dah. Kejap lagi kalau hilang-hilang dah tahu dah. Malahan dah lah hilang, dapat ganti lagi bagus. Keluar tu halal yang selipar yang lambat tu kan. Ya dapat tu makan, pakai lagi elok pula daripada tadi. Iya. Ada satu selipar tu seronok sangat pakai. Seronok sampai sekarang pakai. Kat rumah tu ada satu selipar. Maknanya mulut nak kena jaga. Pertama mulut. Yang kedua, mata ni bukan semua benda boleh tengok. Kan? Tengok suami boleh, tengok isteri boleh. Dapat pahala dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang. Bini orang lawa ustaz, memang bini orang lawa. Sebab perbandingan tak sama. Tengok bini orang kat luar dengan bini kita yang lipat kain, memang tak sama. Bini kita lipat kain gaya bebas. No. Bos sepah kan. Atau perempuan don't take things for granted. Jangan ambil mudah. Kelelawar. Mata ni bukan semua benda boleh tengok. Dalam handphone ni bukan semua benda boleh tengok. Kan? Dalam TV bukan semua boleh tengok. Jangan salahkan TV tu. Teruk betul lah TV sekarang ni. Tak apa channel. Jangan salahkan TV. Salahkan remote TV. Banyak cerita lah elok boleh tengok. Dulu ingat ni hari Rabu 10 malam wrestling. Betul dulu. Kadang-kadang geng-geng surau masjid rumah dia ready dah buat take out dari wrestling. Sekarang Allah tak tahulah apa benda rancangan dia. Dan tahu kan cakap apa? Cabaran tu, cabaran. Betul. Ketiga, hati kita. Bukan boleh sangka buruk dengan orang. Jangan. Hati ni jaga elok-elok. Ya, didik hati kita disangka baik dengan orang. Hati jangan tamak. Hati jangan dengki. Hati jangan sombong. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai hasad, dengki. Kan? Dengki ni apa maksudnya? Samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah untuk orang lain. Jangan sombong. Hebat mana dia tetap perlukan orang lain. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Yang dia boleh dapat cabut boleh lah, tapi kena orang lain nak cabut kan. Malah kes terpencil Mr. Bean. Itu bohong pada Mr. Bean tu. Kan? Pakai bedah tak boleh bedah sendiri. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi. Ada orang mati mandi sendiri. Lagi orang kampung dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur untuk tahun itu. Ya. Kemudian perut kita, maknanya bukan semua benda boleh masuk ke dalam perut kita. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram dalam perutnya, malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram dalam perutnya. Itu dia. Carilah rezeki yang halal, kata Nabi. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian semua benda boleh buat atas dunia ni. Kan, kena jaga.
Jadi nak mudahkan, letakkan fungsi pada tangan kita, iaitu bantu orang, sedekah, tolong orang susah. Nampak tabung, jangan trauma. Nampak tabung, trauma. Kenapa lah tabung ni sampai? Ya Allah, time ni lah tabung ni nak lalu. Ya Allah, tabung. Kita dah tahu duit tak ada buat baik kampung lagi. Cik. Tak ada ni. Allah, terlupa lah. Plekat tu memang tak ada poket. Tak payahlah nak cari kan. Tolak. Jangan risau. Sekarang zaman dah mudah. Boleh transfer online. Tabung untuk masjid ni pun dah ada. Relax. Nak ada duit, masuk jam tangan. Kan? Orang perempuan galak rap masuk dalam tu. Cuba tengok macam mana. Berubah hidup kita. Berubah balik tu monong. Tu yang berubah tu. Berubah yang tu dulu. Tapi Allah Ta'ala ganti. Jangan risau. Ataupun masukkan handphone tu. Pandailah je ke masjid. Hantar ke kedai Cina tu, format dan jual dapat berapa. Kita tak sampai tahap tu kan. Tak sampai tahap tu. Bukan cakap orang tu yang masjid Sisnayan kat Serban tu. Tapak saja 6 juta. Tapak saja. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Hamba Allah ni beno, kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Singgit menyam. Awal bulan singgit. Hujung bulan pun singgit. Bonus singgit. Macam mana? Kalau sedekah, saya tengok sedekah buah apa? Kalau hari Jumaat lah buah apa? Tolong tahu sikit. Buah apa? Pisang. Saya mengharapkan jawapan yang berbeza. Nyata satu Malaysia ni sama pisang. Mempertahankan kepisangannya. Orang belakang. Imam lah sekali keluar tu. Orang yang sedekah pun asing-asing sikit untuk imam mengajar ke. Tak ada betul lah. Si segala apa salahnya kita upgrade. Jangan begitu. Orang perempuan boleh je pakat 5-6 orang hari Jumaat buat kebaikan macam mana? Jah, leha, milah, timah dengan gaya, bukan nama sebenar. Macam tu. Jom kita share duit nak pula kita nak sedekah-sedekah. Macam mana? Mihun, goreng, buat basah-basah sikit. Lepas tu masak mihun goreng jantan, packing. Mihun goreng jantan. Macam mana lah jantan lah? Ada telur jantan. Macam tu. Dah packing, letak kat tangga masjid. Bila orang keluar je ambil. Kita tak tahu dalam ramai-ramai. Ya Allah, aku betul macam tahu je aku lapar. Ya Allah, aku dah lah tak ada duit ni. Jadi dia pun ambil, bawa balik. Azan dulu. Terus. Bawa balik tempat pahala sedekah. Nampak? Kita fikir sampai juta-juta, tak ada. Si seorang dan sedekah berapa ramai dapat manfaat. Nampak tak? Kita itu dia kenara datang awal, walaupun tolong susun dengan kursi ke, lap meja ke. Lepas tu sedekahlah susu, milu, topung ke, kan? Lepas tu yang keenam, jaga langkah kaki kita. Bukan semua tempat boleh pergi. Nampaklah. Tempat-tempat yang baiklah kita pergi. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Pergi masjid, kan? Pergi mana kan? Pergi tempat-tempat walimatul urus, nak rapatkan hubungan silaturahim. Dan yang ketujuhnya, nak kita jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa-apa juga yang kita buat penjara
kenduri pergi kahwin. Kan macam-macam kenduri nak pergi, kontrol lah makan, sikit-sikit dia lah makan. Orang tanya, banyak kau makan? Itulah sedap lauk ni. Kalau tu sikit makan, kebetulan banyak kenduri, makan sikit je lah. Lagipun Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Macam tu lah, barulah steady. Ini makan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nanti saya fikir dulu. Pergilah fikir dulu nak kerja mana. Tak insyaAllah. Memang ada tuan, bukan tak ada. Kemudian barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia perolehi kecuali telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi makna kata tak payahlah pening-pening kan. Macam ceramahnya lah, bukan cakap orang lain lah ceramah. Ada orang cakap sedebat tak ada 20,000 dia tak datang. Wang asam betul. Tapi memanglah kalau orang bagi saya tak faham. Tu orang cakap tu dah orang bagi. Ambil kan. RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali memang tak datang lah sampai itu. Tak ada lah. Nak baik macam mana kalau dah tu kemampuan. Saya share satu cerita. Saya pernah dipanggil berceramah dekat kawasan Benta. Ada satu sekolah dekat Benta. Benta ni sempadan Kuala Lipis. Daripada Seremban nak ke sana dekat 3 jam lebih, ke 4 jam kat lah. Ikut jalan dalam lah. Lepas tu saya fikir nak apa. Saya fikir okey lah. PA saya tanya okey tak? Okey lah kot, boleh lah tu. Cuma dia cakap gabung 10 sekolah. 10 sekolah nak buat motivasi UPSR. Saya kata okey tu kan, semua ni boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia saya beritahu, dan bajet kami nak bayar SD ni, SD Samsul Depan, bajet kami nak bayar SD 300. Wah, terangkat kening saya sikit. Macam tu lah, terangkat kan, manusia biasa. Alamak, dah jauh tu, saya fikir kan. Saya pun cakap dengan PA saya, macam ni lah, cakap dengan dia. Saya memang tak sampai hati nak menolak. Saya cakap dengan asisten saya tu, kau cakap dengan dia, cuba tanya ada tak lagi 2-3 tempat, supaya tak adalah datang satu tempat itu balik. Alhamdulillah ada satu surau lagi. Surau tu pun boleh bayar 300. Okey lah tu. Sana begitu, lepas tu balik kan. Dah sampai sekolah tu, Allah tunjuk kat saya. Rupa-rupanya sekolah tu 10 sekolah kumpulkan calon-calon UPSR. Setiap satu sekolah tu calon UPSR dia 2 orang, 3 orang calon UPSR.
Mana sekolah kampung budak dah tak ada. Dan 300 tu pula cikgu tu kongsi duit semua sikit. Saya kata inilah paling berkat saya dapat. Saya kata makasihlah banyak. Saya kata macam tu sekali lah. Itu sebab saya pesan dengan kawan-kawan geng-geng penceramah, jangan diman-diman dengan orang. Tak peranjat orang ada sebab orang tu minta rendah kan. Jangan nak letak-letak apa 10,000 je buntang matu imam sejenis 10,000 minta kan. Ada lah, saya tak tahu lah siapa kan. Saya agak-agak macam tu lah. Mungkin ada lah ada lah yang tertanya, artis you boleh bayar mahal, kenapa penceramah tak boleh? Ada lah penceramah macam tu. Gila tu penceramah. Yang penyanyi tu memanglah bayar tinggi. Tengoklah penaja dia siapa, dengan barang-barang make up taja dia, dengan minuman taja dia. Pernah dengar ke Samsul Debat ceramah Mary Kay taja? Mana ada kan, muka pun tak sesuai kan. Tiba-tiba putih dia berceramah kan. Tak tahulah kok lepas ni dia nak taja lah, start taja ceramah kan. Sebenarnya boleh ya tanya mana produk-produk kecantikan yang nak taja. Macam ni lah dia tanya yang berceramah kan. Ya, masa saya ceramah, masa saya keluar TV Hijrah tu, yang tukang make up tu, yang perempuan tu macam melukis tu, dia punya brus tu panjang, cuy-cuy-cuy-cuy-cuy-cuy-cuy awak goli hidung tu ya. Jaga. Itulah macam mana pun tak salah nak demand. Tak ada kaya orang dengan menjadi penceramah lebih baik. Nah, kalau niat nak kaya lah dengan ceramah, tak ke mana lah. Tu ayat dari Allah Ta'ala dah beritahu, takkan ada satu pun bahagia. Ya Allah. Ni kan kan ceramah kan, mungkinlah ceramah kan sampai 9 setengah 10 ikut tahap daya. Lama sikit muka dah bangih lah. Dia kan dah lain macam dia ni tak kerti sekejap ceramah kan. Orang nak balik ni, baliklah kau tunggu apa kan. Tapi akhirnya kan sudah kan ujung alhamdulillah dapat jumpa tuan imam JK masjid, dapat kawan-kawan ukhwah ya, buat-buat sikit, dapat makan. Ada makan tak ni? Ada dia kan tak ada. Sebabkan makanan dah ada, makruh ceramah lama atau kena ingat kan. Jadi Allah menegaskan bahawa kehidupan di akhirat ini lebih penting. Namun demikian, walaupun dah ada akhirat lebih penting, kita akan rasa heran sangat sebab masih ada orang yang lalai dan leka walaupun dah ditegaskan berkali-kali. Contohlah kan, tiba-tiba ada satu orang kaya datang kat depan ni kepada semua, alhamdulillah saya gembira. Ni contoh tau, jangan beria sangat. Ni contoh, saya segembira sangat sebab Samsul Debat dah datang dan tuan-tuan dan perempuan datang hari ini. Jadi saya rasa seronok. Jadi nak menzahirkan kegembiraan saya pada semua yang datang, jangan balik dulu, tolong isi borang kat luar, saya dah siapkan tu, tulis nama dengan nombor akaun. InsyaAllah sebelum tengah hari saya akan bank inkan 500,000 setiap seorang. Ni contoh tau, contoh tau. Saya ulang balik, jangan terbawa-bawa pula ya. Apa jadi? Kek luar tu berapa ramai berusuh jumpa imam, kenapa tak beritahu dapat duit malam ni? Itu satu. Tetapi yang dapat duit pula, ada yang dah bekerja, berhenti kerja pun ada. Oh, cukup aku nak berniaga, aku nak pergi melancong, aku nak begini. Sebab pada kita 500,000 tu mungkin banyak, tapi ramai dalam account bank 100 juta lebih tengah garuk kepala, mana nak cari duit lagi. Gila tak gila? Gila tu. Atau orang kampung sebut gila bab satu. Gila babi lah kau main. Ayah. Bab satu blur boleh kan macam tu betul. Kan heran tak kita kan? Dah banyak macam tu tak cukup. Kita boleh cakap dengan orang kan? Cakap dengan dia, untunglah kau rumah dah besar, tentu bahagia. Tengok rumah memanglah. Tengok jawapan dia. Kau macam ni duit dah banyak, mak bapak kau orang senang, apa lagi? Kalau tengok tu memanglah mana tak bahagia lagi. Bini kau lawa macam ni, kau dapat kahwin, bini kau muka macam Nilofa, apa lagi kau nak?
Dia bukan sombong, tapi pada dia 4 juta tu murah. Tu sebab kita nak letakkan bahagia kat orang yang tak sama. Tak sama. Orang tu, untunglah kau bini lawa. Bini lawa pun tak ada kau jom ngadap hari macam ni. Tak ada. Orang dulu tak payah bini lawa pun, anak 10, 11. Ya malam karen tak ada. Pukul 8 dah malam, raba-raba terasa okey. Kan? Tak ada hal. Akhirnya bila raya tengok meriah, nampak? Tapi kita tercari-cari maksud bahagia. Yang paling senang lillahi ta'ala, kerana Allah. Senang macam tu bahagia. Kita kadang-kadang kita ni bismillah tu kita dah sebut dah dengan nama Allah, tapi terlupa untuk bawa dalam hati kita, aku buat ni kerana Allah. Terlupa. Dia jadi prosedur ya. Contoh macam minuman, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi prosedur je. Dia tak ada dia tak ada bismillahirrahmanirrahim. Letak hati, dalam hati, aku minum ni kerana Allah. Mudah-mudahan dapat. Dalam hati tu macam-macam lah. Mudah-mudahan dapat tenaga, Allah bagi tenaga. Nampak? Diam tak diam 2 kali dapat dah. Nampak? Makna kata kita nak tak dapat. Macam orang perempuan dengan orang lelaki lah kadang. Jangan tuntut-tuntut dengan suami. Bang, I love you. Love you too. Dia jadi prosedur. Cucu cakap, abang, saya nak tanya abang betul-betul ni. Apa dia? Abang tolong jawab dengan jujur. Apa dia? Abang sayang saya tak? Apa ni soalan tu? Abang sayang lah. Kan ada makna tu. Abang sayang saya sangat. Alah abang tu cakap je. Orang perempuan tu aku menyampah lah tu. Boleh dah cakap macam tu lah cakapnya. Kan? Saya abang tak? Sayang abang sesangat. Ya. Baru ada makna. Abang tak? Tapi paling macam kita, perbuatan kita lillahi ta'ala, buat kerana Allah. Yang kahwin pun jom tengok. Yang kahwin berapa ramai? Tanyalah imam yang menikahkan orang ni. Tanya berapa ramai orang yang dia tanya betul-betul kahwin kerana Allah. Berapa ramai? Ya. Kenapa nak kahwin? Umur dah berapa dah imam kahwin dah. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Tengok dah perempuan. Kita kenapa nak kahwin? Bising. Masa bila mak tak bising? Mak kita ni memang hobi dia bising. Bila nak kahwin? Dah kahwin? Dah kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Lelaki je anak kau. Bila nak beranak perempuan? Lepas tu beranak je kerja kau. Bila nak berhenti? La ilaha illallah. Beranak banyak pun payah. Susah nak jumpa. Kenapa kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin ni kerana susah nak jumpa tu. Biasanya yang jawab nak kerana Allah ini biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu salah. Sampai hati abang buat saya macam ni. Gamak abang, apa kurangnya saya? Kau tak kurang apa-apa. Apa itu? Kerana Allah. Jangan risau, tetap tak lulus. Orang perempuan hari ni tengok, perempuan pun gelak je belakang tu. Sebab dia dah tak kisahlah, sebenarnya okey. Tapi cara nak kena betul. Yang penting adil, tanggungjawab, kan? Saksama. Tentu kalau macam tu keadaannya, orang perempuan boleh terima. Betul tak orang perempuan? Betul ke tidak? Ada orang perempuan kahwin lebih ni bukan sunnah atau jenayah. Dia jaga. Yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak orang perempuan? Itu kuat dekat mak. Tak adalah. Orang lelaki ni dia gelak-gelak ni bukan berani sangat pun. Dia makan ubat kuat selalu, ubat berani tak ada. Orang lelaki ni ingat, kita orang lelaki kepala keluarga. Perempuan tengkuk lagi bahaya. Tengkuk patah dengan kita habis. Jangan. Itu je lah. Kita bukan takut bini menakutkan. Itu je. Ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Dia panggil semua lelaki dalam negara ni. Siapa yang takut bini, berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Semua takut orang.
Pandang kiri nampak ada seorang. Nasib baik ada seorang. Kamu kemari. Apa nak? Tuanku nak jumpa tuanku lah, turun. Raja dia suruh turun. Dia pun turun nak pergi. Tak kisah lah, yang penting dapat tips. Kau ajarlah aku macam mana cara nak lawan permaisuri ni. Macam mana kau lawan bini kau? Tak. Patik lagi takut bini. Habis. Masa kau takut belah dia? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya. Lagi teruk takutnya. Ingat gambar ni sangat. Aduh. Tak ada kan. Itu cerita je. Jangan tanya lah kitab mana saya dapat. Itu cerita je. Kan? Kemudian semua orang sudah mengetahui bahawa hidup di dunia sebentar dan hidup yang abadi itu adalah di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. So kalau 60 tu normal, 70 ekstra, 80 90 gegar baganza. Jadi nasib-nasib lah tuan-tuan sampai ke mana. Kan kita tak boleh nak ukur dah. Oh sampai 100 ni. Tak ada. Bukan macam tu meter dia. Tak ada. Tak kira. Tu sebabnya kalau nak ucapkan selamat hari lahir kan. Kalau dalam buku ke WhatsApp kan. Ucapan saya senang ya. Doa saya. Semoga selamat hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu paling baik sekali. Panjang umur dengan kebaikan. Maksudnya kalau panjang umur nyusahkan orang biar apa? Betul tak? Dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Biarlah duit banyak. Berkat tu penting. Apa maksud berkat? Barakah. Apa maksud barakah? Pondok Sak Kazim. Itu Al-Barakah namanya. Berkat orang Jawa bungkus lauk bawa balik. Itu berkat namanya. Keberkatan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itu dia. Contohlah kan, seorang ibu cakap dengan anak dia, "Alung, mama nyampah pula rasa. Mak tak dapat nak bagi duit banyak. Ambillah ni 50 sen. Mak, tak apa. Hari ni hari Khamis, duit ni Alung simpan dalam tabung. Alung puasa sunat je hari ni." Allah Akbar. Anak aku, ya Allah Akbar. Dengan 50 sen dia simpan pula. Dan dia puasa. Allah Akbar. Bapaknya pun tak pernah puasa. Bapaknya period tak berhenti. Bayangkan tu. Contohlah kan. Jadi walaupun kesedaran dan keyakinan mengenai hidup dunia sementara, ramai orang yang tidak sedar, ya, berlumba-lumba, sibuk dan asyik dengan dunia, bahawa seolah-olah mereka ini akan hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Yang mana sampaikan kita lupa. Tu yang saya cerita Masjid Senayan tadi. Dia boleh beli tapak banner masjid dengan semahal itu, ya. Malahan dia buat satu petak tau. Dalam masjid tu ada satu tapak. Kalau dia meninggal nanti katanya di situlah kebumikan dia. Tu amanah ditinggalkan. Kita pengurusi khairat kematian pun belum tentu berani booking tapak kubur. Kan? Tu tepi pagar tu aku punya. Orang lain jangan usik. Tak ada tuan-tuan kan. Tu lah. Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Kan? Lihatlah macam-macam peristiwa, macam-macam bencana yang ada di dalam hidup kita. Allah tidak akan kurniakan dua keamanan dan dua ketakutan. Itu Nabi beritahu kita dalam satu hadis qudsi, Allah tidak akan kurniakan dua keamanan dan dua ketakutan. Maksudnya apa? Barang siapa yang takutkan aku di dunia, maka akan ku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang aman dariku di dunia, maka akan ku takutkan dia di akhirat. Maknanya tak ada orang yang aman dua-dua, tak ada. Itu sebabnya kita cerita tadi, dunia ini penjara untuk orang mukmin, kan? Rasulullah SAW pernah menerangkan bahawa akhirat jauh lebih penting daripada dunia dengan sabda baginda. Baginda kata, perbandingan dunia dengan akhirat adalah ibarat jari seseorang dicelupkan ke dalam laut, lalu diangkat dan dilihatnya apakah yang diperolehinya.
Kita celup jari kat tengok apa yang tinggal. Tak ada, nampak macam lembab. Kena tiup kaki langsung kering. Apa pun tak ada. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Bergantung dengan dunia akan kecewa. Bergantunglah kepada Allah, insya-Allah Allah akan mencukupkan segala urusan kita. Yang mana dengan ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita, sisa air yang tertinggal di jari sewaktu dicelupkan, itulah dia menunjukkan itu dunia. Celup tadi angkat dunia, tetapi lautan tu kekal abadi. Macam itulah nak tunjukkan betapa luasnya lagi. Itu sebabnya digambarkan orang yang masuk syurga. Neraka dibayangkan, syurga dibayangkan. Macam mana dia beritahu? Jibril turun jumpa dengan Nabi, muka pucat lesi. Kenapa kau wahai Jibril? Nabi kita tanya. Jibril kata, sesungguhnya aku tadi sangat takut bila tengok bagaimana Allah perintahkan penjaga neraka agar menyalakan neraka itu, dibakar selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun, daripada putih sampai jadi, kalau terbuka sedikit sahaja walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Macam itulah gambaran. Lepas tu Nabi tanyalah, yang kau takut kenapa? Menggigil Jibril ni, menangis-nangis Jibril. Kenapa kau takut? Bukankah kau ni tidak ada dosa? Bukankah kau taat pada perintah Allah? Apa kau takut? Macam mana aku tak takut? Alangkan malaikat yang lebih hebat lagi, Azazil namanya itu, Allah Ta'ala janjikan dia siksaan neraka abadan abada selama-lamanya. Ini kan pula aku malaikat yang biasa-biasa. Macam tu kan, malaikat yang biasa-biasa je, pangkat biasa-biasa nak banding Azazil tu. Jadi macam mana kan? Syurga macam mana? Digambarkan dalam kitab Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Cuba kita tengok di bawah tajuk. Apa tajuk tu? Lupa dah. Tapi adalah digambarkan beberapa orang dapat masuk ke dalam syurga. Dibentangkan permaidani indah, disiapkan singgah sana, segala makanan hidangan disiapkan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini biar mereka dapat melihat kepada aku. Kemudian malaikat jawab, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat kau ya Allah, sedangkan mereka derhaka ya Allah, derhaka kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala jawab, kau bukakan tabir ini untuk mereka, kerana sesungguhnya mereka di atas dunia, mereka pernah, salah satunya pernah menangis kerana aku. Nampak? Itu jawapan soalan bocor nak bagi ni. Ya, makna menangislah atas dunia. Perempuan berhenti menangis sebab jantan, menangislah kerana Allah. Apa yang suami nak buat, pedulikan, setuju je. Faham? Lepas ni ada lah orang hantar mesej dekat imam, jangan panggil penceramahnya lagi, menghasut dia. Tak adalah, saja je. Jadi bila malaikat dah dapat perintah Allah suruh buka tabir itu, bila bukanya tabir, semua bersujud. Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hambaku, bangkitlah, jangan kalian bersujud. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat untuk bersujud. Yo, akhirat besok dah masuk syurga, tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum, kau dah semayang belum, aku jamak ada. Tak ada, tak ada. Syurga tu buatlah apa nak buat. Arak tu sampai nak mandi pun boleh, nak minum, minumlah, nak makan, makanlah. Allah Ta'ala kata, bangun, sini bukan tempat beramal, sini bukan tempat bersujud. Kalau engkau tidak rela, maka semua menjawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan Engkau telah mengurniakan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar dari telinga, dan tak pernah terbayang dari hati. Nak tunjuk hebat syurga, macam mana kita bayangkan pun tak akan sama. Jadi kita kena yakin benda tu hebat sungguh. Kita bolehlah dengar cerita mengalir sungai-sungai syurga Adnin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kita boleh bayangkan yang ini di dunia ni, tapi sebenarnya dia jauh lebih hebat yang takkan terbayang kat mata kita. Saya pergi Balkan tu pun melihat sungai, rasa ya Allah, nak sebut macam syurga, tapi macam kita tengok syurga. Kita kena, ya Allah, syurga dunia. Itulah habis kuat kita cakap.
Memang lawa betul. Kan? Saya tengok tempat orang. Ya, akhirnya kepada siapa puji-pujian? Kepada Allah juga. Itu sebabnya akhirat. Sebagai tambahan, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Tetapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekadar yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kan? Jadi maknanya carilah kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan dapat mencukupkan juga yang di dunia ini. Kemudian penghujungnya, mana dokek nak semayang lah ni, ya? Jangan risau. Saya faham subuh nanti tu, saya faham. Kalau dah melunjur kaki tu bergalih-galih tempat duduk tu, maknanya subuh nanti lah tu, saya faham. Kata Imam Al-Ghazali, dunia ini ibarat pulau. Dunia ni ibarat pulau yang penuh dengan beraneka permainan, keseronokan, keindahan, penuh dengan kecantikan dan bekalan. Maka manusia diibaratkan seperti penumpang-penumpang yang menaiki kapal. Kemudian ketua kapal dah beritahu, kejap lagi kita akan berhenti di pulau ni. Jadi semua orang turun, tolong cukupkan bekalan. Ambil bekalan sebanyak-banyaknya untuk bawa naik semula ke kapal, untuk menuju kepada lokasi seterusnya yang kekal abadi. Dan saya nak ingatkan semua, bila turun nanti, jangan terpesona dan terpedaya dengan segala kecantikan dan keindahan yang ada, kerana itu semua sementara. Warning lah. Dan jangan ingat kita lama dekat sini, kan sesungguhnya ini hanya sementara sifatnya. Kemudian bila turun aja, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka turun dan sentiasa ingat waspada, kumpul. Akhirnya sampai cukup, bersungguh-sungguh dia kumpul, dengan akhirnya kapal dengan tenangnya bekalan-bekalannya cukup. Kategori yang kedua, dia turun, dia leka pula. Oh, cantik rupanya. Dia melayan, dia lalai, dia leka, dia mencantikkan, dia menikmati keindahan yang ada. Tetapi menjelang kapal tu nak berlepas, maka dengan segera kelang kabut dia akan ambil pula naik, tapi sempat juga bawa bekalan. Mana mungkin dah dalam kategori dunia ni, kategori kedua, orang yang mungkin dah tua, dia baru sedar, mungkin di penghujung hidup dia baru sedar, Allahu Akbar, aku ni banyak leka dulu. Tu kategori yang kedua. Maka dia pun beribadah, cuba mengumpulkan mana yang ada. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan dapat dia berlepas dengan jayanya. Dan golongan yang ketiga, yang turun kemudian terus terpukau dengan keindahan, terpukau dengan kecantikan dan keseronokan yang ada di pulau itu, lupa segala matlamat dan tujuan, dan akhirnya keadaan itu berterusan sehinggalah kapten kapal melayarkan kapal itu, meninggalkan mereka. Akhirnya mereka ketinggalan. Maka pada ketika itulah baru mereka sedar yang mereka sudah terlambat dan mereka menyesal, dan pada ketika itu binasalah mereka, sesal kemudian tidak berguna lagi. Kan? Jadi mana kata, tengoklah kita nak masuk kategori yang mana. Ingat, dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Itu satu. Yang kedua, bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ingat tu. Yang ketiga, ingatlah Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Selesai. Itu saja. Ya. Jadi insya-Allah sama-samalah kita amalkan, kejarlah kebahagiaan yang hakiki. Yang kebahagiaan yang hakiki iaitu kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah cukupkan urusan kita di dunia. Dan di penghujungnya, sebelum saya mengakhiri ceramah saya, sedikit Ustaz Jafri Mahmudi, kena kan? Ada produk dekat luar tu, susu kambing terbaik.
Kan? Jangan lupa, jangan tanya khabar ya, tanya harga dan bayar. Memang elok, banyak khasiatnya, tak ada bau, memang sadap. Saya dah rasa bau, saya perasan kenapa sadap mana? Sebab saya dapat free. Tuan-tuan konolah boleh. Satu lagi untuk orang perempuan yang hormon dan merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum tu. InsyaAllah okey. Tapi mana yang dah tua, yang dah tak ada, tak usah cari, memang dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, rezeki. Kan? Mana orang-orang lama, ayah anda bonda yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, lenguh-lenguh, boleh cuba. InsyaAllah okey. Jangan lupa dapatkan Terhad Limited. Pastikan dapatkan yang original. Ada kat luar sana ya. Jadi janganlah sampai tak khusyuk lah semayang lalu. Ada tu banyak nampak adik. Ya, nampak abang yang seorang yang comel jaga tu, betul lah tu. Itu saja daripada saya. Selain betul, ada juga yang tu tadi. Tu pun tengok-tengoklah. Tu tengok, jangan tanya khabar kak. Bayar kalau rasa kopiah dah banyak, kan? Beli saiz 22.5. Hadiahkan kepada penceramah. Contoh.